Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam rancangan paranormal dan juga mistik. Okey, hari ni aku nak review. Dia bukan daripada kisah pengalaman aku, tetapi aku nak review satu cerita berkenaan dengan satu istana lama yang terdapat di tengah bandar Alustaq. Minggu lepas member aku ni dia pi dengan sahabat aku yang lain lah. Dia pi ke istana tu. Mereka adalah buat sikit tinjauan untuk mendapatkan momen-momen yang lagi orang tahu. Mereka tinggal aku, mereka tak bawa aku. So aku nak cakap lebih-lebih pun aku tu tak berapa nak tahu sangat pasal istana ni. Cuma aku agak terkejut lah bila mereka balik, mereka cerita dekat aku benda ni. Baru aku tahu benda ni memang ada istana di betul-betul bandar Alustaq. Istana ni dinamakan Istana Cik Sapachandra. Nama yang agak pelik, tapi itulah nama dia. Bab misteri ataupun bab mistik, aku tak berapa nak tahu sangat benda ni. Dia diceritakan istana ni disaluti putih telur dengan madu lebah. Istana berbayang, istana yang besar tu mereka pakai putih telur dengan madu. Berbayang tengok telur ayam tu guna apa banyak mana dengan madu lebah. Istana ni dibina pada tahun 1882. Cuma sayangnya istana ni dia memang tidak dijaga dengan begitu baiklah oleh kerajaan Negeri Kedah. Memang usang. Kalau orang Alustaq, aku rasa pernah pi ataupun pernah sampai di situ. Cuma benda ni kita kena mendedahkan. Kalau hampa pernah pi, aku rasa hampa boleh komen kat bawah ni. Kita tengok dan kita kongsi pengalaman ni. Kalau di India ni hampa tengok istana Taj Mahal tu dibina atas dasar cinta oleh Shah Jahan untuk si Mumtaz Mahal ni. Kalau di Kedah pula, istana ni dibina atas dasar cinta juga oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dia bina istana ni untuk isteri dia iaitu Cik Sapachandra. Hebat benda ni sebab dia bina istana tu dengan nilai unsur mistik, di mana bangunan tu dah ratus tahun. Hampa boleh tengok sampai lah ni masih ada lagi. Hebatnya arkitek Melayu dulu, zaman tu mana ada konkrit lagi, mana ada teknologi macam lah ni. Tapi mereka boleh pick up benda tu pakai putih telur dengan madu. Dan binaan dia memang kokoh. Kalau hampa pi, pembuatan dia ni putih telur, lepas tu dengan madu, lepas tu mereka gaul dengan pasir, lepas tu mereka macam plaster lah benda ni. Kalau kita pakai simen kan, tapi mereka pakai benda tu. Aku tengok okey lah benda tu, sebab tak reban sampai lah ni, memang kuat lah. Siapa boleh fikir? Hebat lah kita punya arkitek Melayu zaman dulu tu, 1882. Hampa boleh bayang lah zaman tu sampai lah ni masih hidup ada. Kira dia pakai dua benda tu saja di bangunan tu. Benda ni disahkan oleh sejarawan negeri ataupun negara kita, iaitu Datuk Dr. Samsudin bin Muhammad Yusof. Hampa boleh bayang tengok banyak mana mereka pakai untuk buat satu istana. Besar weh istana tu. Cuma aku dapat tengok melalui gambar-gambar yang sahabat aku ni pi lah. Kalau hampa tengok bangunan ni, dia hasil bina dia ada sedikit mempengaruhi seni bina Siam. Sebab kita tahu Cik Sapachandra ni dia memang asal daripada Siam lah. Jadi kita punya almarhum Tongku, dia ambil inspirasi daripada bangunan-bangunan yang dibina di negeri Siam ataupun Thailand lah. Ada unsur-unsur Siam dengan Melayu sikit macam ni. Cuma agak usang lah benda tu sebab tak dijaga.
dan tidak dipelihara sebagai satu sejarah. Sayang lah benda tu. Kalau hampa pi hampa tengok, agak sedih jugalah. Kerana dia dibina dengan atas nilai rasa cinta tu. Hak tu yang best. Buat apa hampa pergi jauh-jauh, pergi sampai India tu, di negeri Kedah pun ada Syapa Chandra ni. Siapa dia sebenarnya? Menyikat kembali, nama sebenar Cik Syapa Chandra adalah Yang Mulia Tengku Syapa Chandra binti Tengku Syahar Abdul Rashid. Dan beliau duduk di istana ni dan tidak pernah duduk di istana utama di Kota Star sehingga akhir hayatnya, iaitu pada tahun 1907. Istana ni adalah lambang cinta Cik Syapa Chandra kepada Sultan Abdul Hamid. Sampai orang kata dia nak buktikan cinta dia tu dengan kehadiran putera pertama mereka, iaitu Tengku Sulong. Iaitu nama sebenarnya adalah Tengku Ibrahim. Yang paling sedih sekali ni aku rasa bila Cik Syapa Chandra ni mangkat dan almarhum Sultan Abdul Hamid kita ni, dia bersumpah keluar terus daripada istana yang dibina untuk isteri dia ni. Sedih lah benda ni. Sebab aku rasa mungkin ada banyak kenangan dia di dalam istana tu. Cik Syapa Chandra ni dia mangkat pada tahun 1909. Mana Sultan kita dia bersumpah, bangunan tu terbiak sampai 1922. Mungkin almarhum Tengku ni aku rasa dia ada sebab dia lah yang membuatkan dia meninggalkan istana tu. Setelah Tengku Ibrahim dah dewasa, dia ambil balik inisiatif untuk dia buat sekolah dekat istana mak dia ni. Dia menjadikan institusi pengajian pendidikan lah dekat kawasan tu. Jadi aku rasa bagus lah daripada duduk terbiak macam tu. Tengku Ibrahim ni mungkin dia orang yang educated. Dia jadikan sekolah tu sebagai sekolah perempuan kampung baru. Dia sekolah Inggeris khususnya untuk perempuan di negeri Kedah. Pada zaman tu dia buka sekolah tu juga untuk anak-anak kerabat ataupun anak-anak raja yang boleh pergi mengaji dekat situ. Istana tu juga pernah dijadikan sebagai balai bomba pada zaman Jepun dulu ni. Nak kata aku rasa berapa abad dah sekolah Inggeris kan. Lepas tu habis tu dia bertukar jadi balai bomba pula kat atas. Benda ni lama. Bangunan ni juga pernah dijadikan sekolah bahasa Jepun pada tahun 1943. Jepun pun ambil buat sekolah juga waktu Jepun mai di Malaya. Simpulan aku, orang kata bangunan tu dia jadi tergantung. Selepas orang kata apa, Jepun buat sekolah tu, dia dah jadi satu istana ataupun bangunan tinggal sampai sekarang. Pada tahun 2014 itu adalah kerajaan bunyi kata nak buat galeri museum untuk Sultan Abdul Halim kita kan, anak Sultan Abdul Hamid. Tapi benda ni sampai sekarang tak ada apa-apa. Kalau ada bangunan-bangunan bersejarah, kenapa kita tak, orang kata apa, baik pulih, kita buat balik baru kan. Ni dia jadi usang. Akhir sekali kat sini aku nak cakap lah, kita patut, orang kata apa, pelihara khazanah-khazanah Melayu dulu. Tapi sekarang ni aku tak tahu status bangunan ataupun istana tu macam mana. Aku sebagai orang utara ni, aku nak benda tu dijaga dan dibaik pulih semula dan dijadikan sebagai pusat pelancongan terkenal di dunia. Kenapa orang India boleh buat, kita tak boleh buat? Dan insya-Allah satu hari nanti aku akan pergi di kawasan tu. Kita boleh tengoklah macam mana, dan aku akan buat sedikit vlog untuk hangpa semua tengok di kawasan tu. InsyaAllah
So kalau hampa ada pendapat ataupun hampa ada keterangan lagi mengenai bangunan ataupun istana Cik Syafat Chandra ni, hampa komen kat bawah. Aku jamin kat sini, hampa orang utara pun aku rasa tak pernah tahu bangunan ni ada. Termasuk aku sendiri, kalau member-member aku ataupun sahabat-sahabat aku tak pi, aku rasa aku tak tahu bangunan tu wujud di negeri Kedah sendiri. Tengah tahun pula tu, Allahuakbar. Minta-minta orang kata benda yang aku sampai ni hampa dapat, dan adalah satu badan untuk ambil benda ni untuk buat balik istana tu. Aku Long JR. Jangan lupa like, subscribe dan share video aku ni kalau hampa rasa kisah aku ni best dan hampa rasa puas hati. Segmen trivia pada hari ini aku memetik daripada kata-kata hikmah Jalaluddin Ar-Rumi, dan ucapannya adalah, dulu waktu aku pandai, aku ingin mengubah dunia. Kini setelah aku menjadi bijak, aku berfikir untuk mengubah diri sendiri. Raikan cinta. Terima kasih kerana terus menyokong aku Long JR, dan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.